Alhamdulillah ya. Jadi apa kata terus sahaja kita perkenalkan tetamu undangan kita di sebelah kiri saya. Saya perkenalkan Yang Mulia Pangeran Ahmad bin Pangeran Haji Mahmud ya, merupakan mantan pemangku Ketua Radio. Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara tuan tu lah masih lagi kekal sehingga ke hari ini, suara emas ya. Jika anda merindui suara Pangeran Ahmad, inilah kesempatan untuk bersama dalam rancangan Rampai Pagi ini ya. Dan juga berada di sebelah kiri Pangeran Ahmad, Yang Mulia Muhammad Alim bin Sani, penolong Ketua Rancangan Radio. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat walaupun hujan lebat ya. Tapi pernah mendengarkan kalau ada mengulas sukan? Betul. Saya antara yang berkesempatan lah untuk berguru sendiri juga dengan Yang Mulia Tuan Alim. Ya. Pernah menjadi jurahebah juga. Iya. Di Nasional FM Sekali, dan ya. alhamdulillah sekarang penolong Ketua Rancangan Radio ya. Jadi kita ni ingin mendapatkan sedikit input daripada mereka apa sahaja pengisian-pengisian yang akan dibawakan sempena dengan Hari Radio Sedunia ini ya. Iya. Jadi sebelum itu betul kita bersama dengan Yang Mulia Pangeran Ahmad terlebih dahulu ingin mengetahui ni sedikit cerita sejarah perkhidmatan radio di negara kita ni, Brunei Darussalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama terima kasih kerana mengundang saya ke Rampai Pagi ini. Dan mengenai dengan persoalan yang ditimbulkan pagi ini, kita telah pun mendapat buktinya di dalam rancangan yang disiarkan sebelum ini tadi. Ya. Adanya perjumpaan mantan juruhebah. Dan juga sempena dengan Hari Radio Sedunia ini telah pun disuarakan bahawa bukan hanya juruhebah yang berperanan, malah banyak pihak yang turut menyumbangkan perkhidmatan radio kerana ianya telah mula disambut pada tahun 1946 ya. 1946 dan di Radio Brunei, perkhidmatan Radio Brunei sejarah yang begitu mengagumkan terhadap bidang penyiaran radio, sehingga waktu saya kecil lagi saya masih ingat program yang sangat-sangat popular yang dikendalikan oleh beberapa penerbit dan juga selaku juruhebah radio seperti yang dapat kita sebut Allahyarham Tuan Haji Abdul Wahab Muhammad yang menerbitkan rancangan Bujang Si Gandam. Bujang Si Gandam, Bukit Tempayan Pisang dan banyak program-program yang kalau kita bayangkan pada waktu ini kreativitinya amat tinggi kerana ia dapat memaut hati pendengar-pendengar sehingga kita merasakan kita tunggu waktu siaran program tersebut. Itu antara program yang pernah diwujudkan mengenai dengan sejarah penubuhan radio ini. Dan Radio Brunei mula diwujudkan pada tahun 2 Mei 1957 dan juruhebah yang pertama yang mula menyebut nama ataupun menghebahkan Ke udara. Inilah Radio Brunei. Ialah Allahyarhamah Pangeran Hajah Intan, Pangeran Datuk binti Pangeran Datuk Penghulu Pengaji Apong. Beliaulah yang beruntung sekali sewaktu pelancarannya ianya berpeluang untuk memulakan siaran. Jadi itulah antara sedikit sejarah ringkas tentang perkhidmatan radio di negara Brunei Darussalam. Dan Radio Brunei sekarang ini sudah pun mencapai usianya 63 tahun. Alhamdulillah. Dan kita telah pun menyambut Jubli Intan pada tahun 2017 dan saya ingin memetik sedikit ucapan daripada mantan pengarah radio televisyen Brunei iaitu Tuan Haji Muhammad Sofyan semasa sambutan Jubli Emas yang merupakan suatu penghargaan yang amat bermakna di dalam ucapan alu-aluan beliau yang mana antara lain berkata sejak 60 tahun lalu perkhidmatan radio telah bergerak pantas dipelopori oleh barisan para pemimpin dan kumpulan perintis terdahulu dan unsung heroes katanya. Yang dengan penuh dedikasi menerajui
dan melahirkan pelbagai inovasi, perubahan dan pembaruan yang membawa perkhidmatan radio maju ke hadapan. Apatah lagi pada masa ini, kemajuan teknologi sudah semakin pesat, media sosial sudah makin meluas. Jadi berkali adalah merupakan satu cabaran bagi pemimpin-pemimpin baru di dalam perkhidmatan radio. Alhamdulillah. Betul ya. Kalau kita bercakap mengenai dengan radio ini sangat meluas kerana banyak maklumat dan juga informasi yang perlu kita diketahui dan juga dari sanalah daripada radio ianya disalurkan. Jadi di sini mungkin Tuan Alim boleh menjelaskan ya, apakah relevannya perkhidmatan radio di negara Brunei Darussalam ini memandangkan ianya terdapat perkhidmatan penyiaran yang lainnya dan juga merupakan persaingan daripada media yang baru. Macam mana tu Tuan? Satu pertanyaan yang baik ya. Jika dilihat apakah relevansinya radio Brunei di negara Brunei Darussalam, sebelum jawab pertanyaan tersebut, ada baiknya saya kongsikan dahulu dapatan daripada kajian audiens tahun 2019-2020 ya, yang telah dilaksanakan oleh Seksyen Penyelidikan, Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan Radio Televisyen Brunei, di mana hasil dapatan kajian audiens ya dari 6,577 responden yang menjawab kaji selidik yang telah diedarkan, dan seramai 6,092 orang, iaitu sebanyak 93% yang dapat anda saksikan ya pada masa ini yang mendengar radio, dan sebanyak 7% tidak mendengar radio. Sedikit sahaja jumlahnya. Ya, sedikit sahaja jumlahnya. Jadinya saya ingin melihatkan bagaimana adakah relevan Radio Brunei pada masa ini ya. Dan selepas itu juga peranan Radio Brunei ya sebagai persaingan media baru memang banyak ya di negara Brunei Darussalam. Betul. Dan ini juga adalah kita anggap sebagai persaingan yang sihat. Dan kita anggap persaingan yang sihat ini menjadi pemangkin kepada Radio Brunei untuk bergerak maju. Dan setiap organisasi atau agensi mempunyai pelbagai jenis perkhidmatan ya. Dan Radio Brunei fungsinya untuk mendidik, memberitahu dan menghibur. Dan di samping itu juga Wali dan Atul, Radio Brunei sentiasa memastikan maklumat-maklumat sahih dan dipercayai. Nah, dari sinilah identiti Radio Brunei dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang lain itu adalah berbeza. Mengenai soalan kedua itu, dengan media sosial, persaingan media baru, perkembangan teknologi digital merupakan satu kelebihan ya. Kita anggap walaupun dia sebagai cabaran, tapi ia adalah satu kelebihan bagi kita dalam mempelbagaikan lagi cara penyampaian maklumat di bawah jenama radio. Dan contohnya Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan paling penting juga kita ingin memberikan jawab kepada orang ramai penggunaan RTB Go yang telah dilancarkan pada 1 September 2019. Baru ini ya? Ya, 2 tahun lepas. Tapi penggunaannya meningkat sekali jumlahnya. Dan Auda mungkin boleh memuat turun ya dari aplikasi App Store dan Google Play. Alhamdulillah ya. Jadi kita juga ada turut sama dikongsikan di sebelah pagi ini statistik cara orang-orang kita ni mendengarkan radio ini. Jadi mungkin Tuan Alim ingin mengongsikan mengenai dengan dapatan tersebut ya, statistik cara para pendengar kita di negara Brunei Darussalam mengikuti radio televisyen Brunei ini. Ya, berbalik pada soalan tadi ya mengenai dengan apa relevansinya Radio Brunei di negara Brunei Darussalam, dan dapat kita lihatkan juga hasil kajian audiens daripada Seksyen Penyelidikan, Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan Radio Televisyen Brunei ya, iaitu sebanyak 91% yang melihat mendengarkan radio di dalam kereta. Jadinya mau tidak mau Radio Brunei menjadi peneman ya, teman di tempat kerja. Betul. Dan ada ketikanya zaman pandemik COVID-19 ini orang ramai berpeluang ya untuk menyaksikan dan mendengarkan melalui aplikasi atau mendengarkan radio. Dan sebenarnya Radio Brunei ini adalah gambaran dan situasi sebenar masa kini. Contohnya boleh melihat dari segi penerbitan, iklan dan pesanan khidmat awam iaitu PSA. Dan saya rasa memang Radio Brunei ini saya rasa tidak keterlaluan kalau saya katakan ia adalah keperluan, ia bukan kemahuan. Rasanya
boleh difahami Betul, lagi. betul. Kita dapat merasakan radio itu sebenarnya adalah satu keperluan kita ni ya. Kenapa tidaknya kita sendiri juga alhamdulillah berkesempatan untuk bertugas di radio ya. Betul. Kadang-kadang ada orang-orang kita ni yang bertanyakan, bandarkah berita ni? Bandarkah berita ni? Jadi kita sendiri pun macam agak susah juga untuk memberikan jawapan yang betul kepada mereka ya. Kalau belum lagi menerima berita yang sahih ya. Betul. Jadi nasihat-nasihat yang sering kita diberikan kepada mereka yang bertanyakan mengenai dan perkara-perkara ataupun berita-berita tolar ini, dengarkan saja berita, dengarkan saja radio, jika ada tentu. Macam itulah ya. Cara paling orang tadi satu selamat. Paling selamat dan mendapatkan berita yang betul dan sahih. Tepat sekali. Jadi apa saja yang keluar di radio ataupun di televisyen itu adalah berita yang betul dan juga sahih ya. Berbalik semula kepada mantan ketua radio yang mulia Pangeran Ahmad ya. Jadi Pangeran. Jadi bila Tuan Pangeran sendiri mula berkecimpung di dalam dunia radio ini? Radio diperkenalkan pada tahun 1957. Ya. Jaraknya ialah saya mula berkhidmat di radio pada tahun 1981 sebagai jurubahasa sembilan. Di mana tu? Di Radio Brunei. Pada waktu tersebut belum ada rangkaian nasional, belum ada 5 rangkaian. Namanya hanya Radio Brunei. Jadi hanya ada 2 rangkaian, iaitu rangkaian Radio Brunei dan Inggris. Iya. Dan bagian radio Inggris disatukan berkongsi dengan Mandarin. Jadi pada tahun 1981 dan saya itu sebagai jurubahasa sembilan, dan pada tahun 82 saya menjadi pegawai tetap menjawat jawatan pegawai rancangan tingkat 3. Di sinilah pengalaman-pengalaman yang mula belajar bagaimana radio, yang salah satu yang menjadi titik tolak, yang pengalaman yang tidak dapat saya lupakan dan mungkin menjadi satu bekalan ke hadapan ialah apabila saya mula menjalinkan kerjasama ataupun berkhidmat di dalam perkhidmatan radio itu, satu nilai yang saya paling amat hargai ialah apabila datang di dalam bahagian radio, saya merasakan satu pendekatan yang paling ajaib sekali ialah menerapkan pekerjaan secara kekeluargaan. Maksudnya di sana apa? Ada sense of belonging, ada kita rasakan bentuk pendekatan yang menjurus kepada teamwork. Kerjasama. Jadi rasanya kekeluargaan itu setiap penerbit, setiap penyampai akan sentiasa saling peduli memeduli. Kemajuan kemunduran tetap dihargai dan saling membantu. Dan inilah nilai-nilai yang penting dalam kita mengangkat sesuatu organisasi, dalam di mana nilai-nilai teamwork, team spirit, nilai-nilai unsur kekeluargaan itu akan dapat mengangkat apapun visi dan misi sebuah organisasi. Yang orang cubit paha kiri, kanan terasa. Kalau kita ini dapat menyampaikan program itu dengan baik, orang di belakang tabir pun pasti akan merasa terangkat juga. Jadi kita sedia maklum ya, kalau dulu memang banyak di antara pendengar ini mengetahui Radio Brunei ini bersiaran di RTB Bandar Seri Begawan. Dan kita maklum perkhidmatan radio ketika ini sudah pun berpindah sepenuhnya di kompleks penyiaran Sungai Akar. Jadi apa antara perbezaan? Mungkin Tuan Halim boleh menjawab mengenai persoalan ini. Baik, radio sekarang sudah berpindah ya sepenuhnya. Baru-baru ini sebenarnya ya. Ya, betul. Dan apakah perbezaan perkhidmatan radio dahulu dan sekarang? Memang banyak sekali perbezaannya. Kalau dahulu dari segi bangunan memang di Bandar Seri Begawan dan sekarang di Sungai Akar. Jadinya kalau melihat daripada perisian Radio Brunei, memang kalau dulu Tuan Pangeran Ahmad sudah pun menerangkan bagaimana sejarahnya dan saya sebagai generasi baru ya merasai perpindahan ini. Dan kalau dulu DNA atau identiti daripada 5 rangkaian tersebut bukan saya cakap kurang, tetapi memang dengan gayanya tersendiri ya di zaman
atau di era dahulu. Dan pada masa sekarang untuk memperbaiki lagi atau memantapkan lagi 55 ke 55 rangkaian itu telah dibuat ya, ia punya target audience yang lebih menjurus kepada program tersebut dibuat untuk target audience. Contohnya Nasional FM ya, di mana target audiensnya adalah pada umur 25 hingga 55 tahun. Dan ini sudah dilancarkan pada 15 Julai 2020 tahun lepas. Manakala pilihan FM juga telah dilancarkan target audiens ya 25 hingga 60 tahun. Di mana kalau nasional dan pilihan FM sebanyak 70% informasi dan 30% hiburan. Dan Pelangi FM 15 target audiensnya 15 hingga 25 tahun telah dilancarkan pada 1 Januari 2021. Di mana 70% hiburan dan 30% informasi. Harmoni FM target audience atau sasarannya 30 hingga 70 tahun dan 15 tahun ke bawah. Jadinya terakhir sekali Nur Islam FM pada semua peringkat umur dan 70% informasi dan 70% program dan 30% lagu dakwah tausiah kompilasi Nur Islam. Itulah dia antara sedikit sebanyaklah perbezaan kalau dinilai dari dulu dan sekarang. Jadi izinkan saya menambah. Kerana ada juga yang ingin ditanyakan kepada saya mengenai dengan cabaran radio. Sama ada dia masih signifikan atau relevan lagi terhadap dunia sekarang. Apa yang kenyataannya ialah cabaran akan tetap ada. Akan tetap berlaku, tambah lagi dalam dunia sekarang dikuasai oleh teknologi media sosial ini. Jadi bagi saya apapun cabaran dalam perkhidmatan radio ini seperti yang dijelaskan oleh Tuan Halim tadi, radio kita ketahui jumlah ataupun peratus yang diikuti hanyalah di dalam kenderaan. Yang banyak mendengar siaran radio sewaktu berada di dalam kenderaan. Bilakah waktu di dalam kenderaan itu? Ialah sewaktu kebanyakannya ialah waktu turun bekerja, turun mengantar anak sekolah. Jadi di dalam kesempatan ini nilaian yang kita hadapi dalam kesempatan mendengar bahawa radio didengar di radio adalah perlu kita bersahabat, mengakrabkan perkhidmatan radio dengan media sosial. Bagaimanakah penerapan ini perlu kita terapkan, dilaksanakan ialah apa juga yang dapat kita cantumkan apabila radio dapat didengarkan, diikuti melalui media sosial. Itulah pendekatan yang boleh mendekati bagi penggemar-penggemar yang lebih banyak mirip kepada media sosial. Jadi itulah barangkali kita perlu bersahabat menggunakan media sosial sebagai medium untuk mengembangkan lagi perkhidmatan radio. Itu saya rasakan cabaran yang perlu kita pertingkatkan di dalam perkhidmatan radio yang kita mengatakan bahawa ianya masih relevan dan terasa bagi kita apabila kita menghadapi suasana darurat, suasana apabila kita menghadapi suasana dilanda COVID-19. Salah satu fungsi berkesan ialah penyaluran daripada perkhidmatan radio untuk tone down ataupun meredakan suasana gaplah, suasana panik yang kita salurkan dengan banyak menyalurkan unsur-unsur dakwah, ingatan-ingatan doa dan sebagainya. Barangkali inilah salah satu pendekatan yang boleh kita rasakan untuk meneruskan cabaran di dalam memajukan perkhidmatan radio. Alhamdulillah ya. Jadi baru-baru ini juga telah pun dilancarkan aplikasi RTB Go ya. Jadi saya rasa ini adalah salah satu usaha Radio Television Brunei untuk membawa pendengar-pendengar ini yang mengikuti Radio Television Brunei bukan sahaja untuk mengikutinya
di dalam kenderaan ataupun di kereta. Malahan dengan kepesatan dan juga kemajuan teknologi ini, mereka boleh mengikuti hanya dengan menggunakan telefon bimbit ataupun gadget yang lain. Mungkin ada Tuan Alim yang ingin menambah sedikit. Memang betul sekali. Jadi dengan kepesatan teknologi ini, seperti yang Pengiran Ahmad katakan tadi, di saat pandemik COVID-19 ini memang banyak cabaran yang kita hadapi. Kita bukan saja memerangi pandemik, tetapi juga kita memerangi infodemik. Antara salah satunya adalah Berita-berita palsu. iya, betul, berita-berita palsu dan juga yang viral. Yang itu menjadi cabaran kami sebenarnya untuk seperti yang Pengiran Ahmad katakan tadi, untuk menyalurkan maklumat yang sahih dan betul Dan kalau kita ikutkan maklumat-maklumat di radio sememangnya boleh katakan tepat dan benar kerana tiada unsur manipulasi seperti di internet. Kerana kalau kita dapatkan data di internet, ia boleh disunting semula dan sebagainya. Tapi kalau di radio kita mendapatkan info-info yang lebih sahih. Dan dengan penggunaan RTB Go ini, ia lebih memantapkan lagi dan menyokong industri radio ini supaya lebih akses kepada orang ramai untuk mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan betul. Seperti Wali katakan tadi, bukan sahaja di kereta, mungkin ketika di rumah atau ketika makan atau ketika memancing dan sebagainya. Memancing, santai-santai, gual RTB Go di telefon bimbit dan dapat mendengarkan judul hebah, berhibur, menyampaikan cerita, berkongsi lagu-lagu menarik dan sebagainya. Dan yang menariknya juga RTB Go ini saya lihat ada ruangan podcast dan juga video on demand. Di sana anda boleh mengikuti secara langsung apa sahaja produk-produk RTB yang yang diketengahkan, yang menarik dan yang menjadi tumpuan orang ramai kita ni. Jadi alhamdulillah, tahniah kita ni ucapkan sebenarnya Radio Television Brunei telah pun banyak menyumbangkan jasa dan juga bakti. Walaupun kata orang radio itu sudah lama ada cabaran-cabarannya tersendiri, tetapi alhamdulillah sehingga ke hari ini ia lagi masih tetap relevan dan juga menjadi sumber informasi dan juga inspirasi kepada rakyat kita ni. Sebenarnya banyak yang ingin kita bincangkan oleh kerana Masa kita sangat dicemburu menyemburu. dalam masa. Tapi apapun, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu undangan kita untuk sama-sama memberikan Hari Radio Sedunia pada hari ini, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Alim bin Sani, itu selaku penolong Ketua Radio Rancangan Radio, dan juga Yang Mulia Pengiran Ahmad bin Pengiran Mahmud, itu mantan pemangku Ketua Radio. Ya, insyaAllah jika ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.